Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Salam Google Meet untuk minggu ini. Hari ini 1 Februari 2021. Jadi saya rasa minggu ini kita masih tajuk yang mudah. Tajuk kita pada minggu ini adalah nombor yang kita belajar minggu lepas dan cikgu masukkan operasi. Jadi operasi hanya melibatkan tambah, tolak dan darab. Jadi sebelum kita belajar tambah, tolak dan darab, bermakna apa yang cikgu mahu, minggu kalau tidak ada rel melintang, mungkin cikgu akan terangkan cara-cara menjawab operasi sama ada tambah, tolak dan darab serta bahagi. Tapi hari ini cikgu tak sentuh bahagi sebab bahagi ini terutama dia yang melibatkan 2 digit membahagi sebarang nombor dengan 2 digit, yang itu akan cikgu terangkan secara khusus nanti. Tapi hari ini kita akan melihat tajuk nombor dan operasi hanya melibatkan nombor bulat yang kita belajar minggu lepas dan juga operasi tambah, tolak dan darab. Jadi fokus cikgu hari ini adalah kepada kertas 1, kepada kertas 1. Jadi soalan-soalan yang cikgu bagi nanti adalah soalan-soalan daripada UPSR sebenar. Walaupun UPSR itu dah lama berlalu, cikgu ambil dari tahun-tahun belum pelajar lahir. Daripada 1992 sehinggalah 2000 lebih macam itulah. Kita akan fokus lagi khusus pada kertas 2 adalah soalan-soalan UPSR sebenar nanti. Jadi hari ini kita pergi kepada kertas 1. Ini dah kita belajar minggu lepas. Ini adalah soalan UPSR yang kertas 1. Saya rasa saya bagi peluang kepada pelajar dulu. Sebenarnya nanti cikgu terangkan bagaimana cara buat. Tapi benda ini, soalan ini telah kita buat pada minggu-minggu yang lalu. Saya bagi peluang untuk pelajar menjawab dulu. Siapa nak jawab boleh sebut nama dan jawapan dia. Ada yang nak dijawab? Pelajar boleh bersuara sebab cikgu tak nampak apa yang kita tulis tu. Ada yang nak jawab? Dengar suara saya tak? Dengar juga, dengar. Boleh? Ada. Okey, saya nak respon pelajar tu, jawapan tu. Ini mudah. Ya. 730,000. Siapa sebut nama dulu, nama, tahun berapa? 730,000. Nama dulu. Ya, siapa nama? Maijatul lah. Okey, mari kita lihat sama-sama. Pelajar sambil cikgu tunjuk tu, sambil cikgu tunjuk jawapan nanti, pelajar boleh menjawab langkah dia. Okey, ini soalan dia, 0.73 juta. Perkataan juta itu yang penting. Bermakna dia mesti didarab dengan 1 juta. Menukar, kalau dia kepada ribu, darab dengan 1,000. Kalau dia kepada ratus, darab dengan 100. Kalau dia kepada juta, bermakna darab dengan 1 juta. Ini langkah dia. Kalau kertas 2 kena buat macam ini. Baik, setiap yang darab dengan 100, darab dengan 10 ke, darab dengan 1000, ataupun darab dengan 1 juta, yang satu di depan, kita kira berapa sifar di belakang. Dalam 1 juta, ada 6 sifar, bermakna titik perpuluhan itu kita gerak ke belakang 6 kali. Titik itu digerak 6 kali. Tengok sifar dalam 1 juta, ada 6, jadi kita gerak 6 kali. Ini yang pertama, titik itu dah gerak ke situ. Kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Bermakna di antara yang cikgu letak tu kita letak kosong. Ini kosong, di sini pun kosong, di sini pun kosong, di sini pun kosong. Jadi jawapan titik tu dah tak ada lagi. Kita dah pindah ke belakang. Jadi jawapan dia yang ini. Kalau kita tengok di sebelah memang dah ada jawapan dia.
Jawapan dia adalah mesti 40 di belakang. Okey, mesti 40 di belakang. Jadi jawapan dia betul yang disebut oleh Megatul tadi ya. 730,000. Okey, tahniah. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua. Ini kita dah belajar minggu lepas. Okey, untuk soalan ni pelajar-pelajar harus tahu kehendak soalan. Okey. Ini kehendak soalan bundar. Bundar erti dia yang hampir. Bundar kan 689,542 kepada 1000. Itu yang kunci dia. Dalam soalan kertas 1, kita kena tahu kehendak soalan dan kunci soalan. Okey, jadi soalan dia adalah bundar, nombor yang diberi kepada 1000. Okey, cikgu bagi peluang. Minggu lepas kita dah belajar ni. Tolong buat dulu. Nanti cikgu terangkan. Siapa nak jawab boleh maklum dengan cikgu. 690,000. Siapa nama? Nama sebut dulu. Naim. Naim. Tahniah Naim. Naim nampak ke Naim? Nampak cikgu. Nampak Okey. Tengok. Bagus. Cuba kita tengok. Betul ke salah jawapan Naim tadi? Jawapan Naim adalah D ya. 690,000. Okey. Langkah dia pelajar-pelajar. Okey. Kita salin soalan dulu. Nombor soalan. Kita nak bundar kepada 1000. Okey. Cikgu dah ajar dulu. Cari rumah 1000. Cari rumah 1000. Jadi rumah 1000 dari 9. Dari 9. 2 itu berada pada sah. 4 itu berada pada puluh dari belakang. 5 itu berada pada ratus. Dan 9 itu adalah rumah 1000. Okay, kita garis. Ini langkah. Cikgu nasihatkan. Kalau bunda garis cari rumah dulu. Yang kedua kita bulatkan di belakang yang garisan itu. Apabila kita bulat, bermaksud yang belakang tu nanti akan menjadi kosong. Sekarang yang cikgu bulat di situ adalah 5. Okey, rumus cikgu dah beritahu. Rumus atau formula bundar. Ini kena ingat. Kalau kosong, yang kita bulat tu 5. Tapi yang cikgu sebut ni, kalau kosong, 1, 2, 3 dan 4. Kita tak perlu naikkan. Kita akan buat kosong semua di belakang. Tetapi kalau 5, nombor 5, sekarang yang dibulat tu nombor 5. Okey, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, kalau kita jumpa yang kita bulat adalah nombor 5 atau nombor 6 atau nombor 7 atau nombor 8 dan nombor 9, maka kita kena tambah 1 di depan. Kita kena tambah 1 di depan. Yang belakang tu kosong semua. Bermakna kalau kita tambah, bermakna 9 tambah 1 adalah 10 kan? 9 tambah 1 adalah 10. Dan naik lagi 1 di atas. Okay, kita tambah lagi 1 tambah 8 adalah 9. Yang depan tu 6. Yang belakang ni yang cikgu kata sebab itulah cikgu buat bulat. Supaya kita bulatkan semua di belakang. Maka jawapan kita adalah 690,000. Jadi jawapan dia adalah seperti kata Naim tadi. Tahniah Naim. Okey, ini jawapan dia. Jawapan dia adalah D. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 3. Okey, soalan yang sama tadi, yang mula nombor 1 tadi ya. Tengok nombor 1 tadi, ulang balik. Macam mana soalan nombor 1 tadi? Ni. Soalan dia sama saja, tapi nombor dia berbeza. Okey, cuba cikgu bagi peluang untuk pelajar jawab. Tak perlu sebut, tak perlu. Jawab dulu. Jangan sebut jawapan. Simpan, tulis jawapan dan kita akan lihat. Adakah yang pelajar-pelajar buat betul atau salah. Buat langkah seperti yang cikgu buat tadi. Langkah pertama macam mana, langkah kedua. Sambil kita buat kertas 1, kita buat langkah kertas 2. Kertas 2 dia mesti tunjuk langkah. Kertas 1 tak perlu. Tapi kertas 1 kita kena kira. Sudah? Dah ada jawapan? Sudah. Okey, mari kita lihat sama-sama.
Okey, langkah pertama kita tukarkan 0.06 juta okey kepada nombor bulat. Jadi bila dia juta mesti darab dengan 1 juta. 1 juta ada 6 sifar di belakang. Okey. Jadi kita gerakkan yang ini 6 kali ke belakang. Cikgu nak cepat cikgu buat. Sini dah 3. Dari titik tu, dari titik 064 dah ada 3 nombor. Jadi kita hanya perlu tambah 3 lagi nombor di belakang. Okey, jadi jawapan kita yang ini saja. Dari 64, okey, tak perlu tulis kosong di depan tu lagi. Sebab kosong di depan tidak ada nilai. Jadi jawapan kita 64000. Okey, 640 ada 3 di belakang. Itulah jawapan kita. Tengok sebelah mana jawapan dia. Yang ini hati-hati. Sebab kebanyakan nombor di sebelah sama semua. Cuma beza dia adalah nilai sifar di belakang. Okay, yang A tu 2 je sifar. Yang B 3 sifar, sama seperti jawapan kita. Jadi jawapan kita adalah B. Jawapan kita adalah B. Siapa betul? Semua betul? Betul. Tepuk. Betul. Kalau betul, tepuk diri sendiri saja. Tak ada, cikgu tak nampak. Kamu tepuk. Tepuk sendiri. Okey. Kita lihat soalan nombor 4. Kita makin bergerak soalan tajuk masih di bawah tajuk nombor bulat. Okey, soalan dia cerakinkan. Okey. Apa kunci soalan dia? Ini dia. Cerakin. Cerakinkan. Apa arti cerakin? Seperti di bawah. Kita pisahkan dia mengikut nilai digit. Okey. 41,000, saya ulang balik soalan dia, cerakinkan 41,207 perlu dicerakin. Jadi langkah cerakin jawapan dia ada di bawah itu. Yang mana satu betul. Okey. Jadi pada pelajar tahun, ni dah belajar tahun 2 dah. Mula kita belajar ni tahun 2. Tapi tahun 2 nombor dia tak banyak. Kita masuk tahun 3 masih ada belajar cerakin. Masuk tahun 4 pun ada belajar cerakin. Masuk tahun 5 pun ada belajar cerakin. Apatah lagi tahun 6. Ada 2 je kunci cerakin yang cikgu nak sebut dengan pelajar. Pertama, cerakin erti dia ceraikan, pisahkan. Soalan dia ada 2. Sama ada cerakinkan mengikut nilai digit. Kalau nilai digit seperti di bawah. Seperti A, B, C, D itu nilai digit. Kalau dia kata cerakinkan mengikut nilai tempat. Tempat mesti nama. Tetapi soalan di bawah dia dah buat dalam bentuk digit. Okey, langkah dia kita tengok. Hati-hati yang ini. Okey, kita salin balik. Okey, kita pisahkan dari belakang. Nombor apa? Nombor 7. Selepas 7 dari kosong tak perlu. Lepas tu 2. 2 itu adalah 200. Kemudian 1. 1 adalah 1,000. Dan 4 adalah 40,000. Okey, antara A, B, C dan D, yang mana satu betul? D. 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 Tengok. Okey, mari kita tengok. Okey, kita tengok. Okey. D. Tengok ini 40,000. C pun 40,000. Okey, bermakna D dah betul, C pun dah betul. Sekarang ini 1,000, C pun 1,000. Okey. 200 ada. Dan 7 ada di sini. Bermakna jawapan dia adalah D. Okey, walaupun B tu kita tambah betul, tetapi dia tidak dicerakinkan. Okey, B kalau kita tengok B 41,000 tambah 200 tambah 7 betul jawapan dia 41,207. Tetapi dia tidak dicerakinkan. Jadi jawapan dia adalah D. Jawapan dia adalah D. Okey, nombor 5. Cuba buat dulu. Buat saja dulu, nanti cikgu terangkan jawapan dia.
Boleh buat? Ni cikgu nak darjah 6 jawab dulu nanti. Okey, siapa darjah 6 nak jawab? Takkan kalah kena darjah 5. Atau darjah 4. Siapa darjah 6 nak jawab? Arina boleh jawab? Kayan? Kayan boleh jawab kan? Ai. Apa ai? Saya cikgu. Jawab. Kamu tunggu lah. Zahira. Okey, Zaira. Silakan. 5,449,042. 42. Jadi jawapan kamu A ya? Jawapan kamu A. Okey. A ya? Okey, baik. Untuk pelajar, apabila kita menjawab soalan begini, jawapan kita katalah Zaira jawab A tadi, cuba bundarkan A itu kepada puluh ribu. Kita mesti semak. Kalau kita tengok jawapan kita A, kita bundarkan kepada puluh ribu, puluh ribu, kita kena garis dari 99042 itu. Apabila kita bundarkan, kita tengok naik. Dia akan menjadi 50,000. Dia dah bermakna 5 juta, dia dah naik lagi tu. Jadi soalan ni pelajar, apabila soalan ni kita lihat, jawapan dia adalah mesti 5,490,000. Dan mesti pula dibundar kepada 10,000. Kita tengok. Ini soalan ni, ini jawapan. Yang ini adalah jawapan. Jadi nombor sebelum itu yang kita cari. Kalau kita jawab A, kita kena buat A bundarkan kepada 10,000. Betul tidak? Dia sama dengan 5,490,000. Itu langkah dia. Baik, bagaimana kita nak buat dia? Ini kita kalau soalan sebegini, soalan sebegini pelajar, 10,000 garis. 5 dari belakang. Kalau jawapan Zairah tadi A, garis 5 dari belakang. Kemudian buat bulat di belakang. Tengok A tu, cikgu tak dapat tulis. Tengok A bermakna kita akan bulat 9. 9 tu akan naik. Naik satu lagi, naik satu lagi. Jadi jawapan Zairah adalah 5,500,000. 500,000 bermakna salah. A adalah salah. Bagaimana kita nak membuat dia? Ini kita tengok nombor di tengah ini kita akan buat. Kita nak cari nombor ni. Kalau saya nak buat di tengah ni naik, bermakna dia akan bertambah di atas. Bertambah ke depan, maka saya akan buat yang tempat kosong, tempat kita bulat itu mestilah nombor yang tidak naik ataupun kita tidak tambah. Dia mesti nombor di antara 0, 1, 2, 3, 4. Dia mesti macam itu. Bermakna kalau kita tengok di sebelah, dia mesti 5, 4, 9 dan belakang 9 mesti 4 atau 3 atau 2 atau 1 atau 0. Jadi di sebelah tentulah kita tengok jawapan dia adalah 4 kan? 4 di sebelah C. Di sebelah C. Kalau kita bundarkan di sebelah dia tidak naik. Kita semak itu yang cikgu kata tadi. Apabila kita jawab C, siapa jawab A, siapa jawab B, siapa jawab C, siapa jawab D, dia kena buat macam ni. Dia kena buat macam ni, salin balik jawapan kita. Kita bundar kepada 10,000 garis, bulat, 4 naik ke tidak? Tidak kan? Bermakna belakang tu semua kosong. Jadi jawapan dia semua kosong. Ini pun kosong. Ini 9. Ini 4. Ini 5. Jadi betul lah nombor ini. Sama seperti nombor di atas ini ya. Di atas ni yang cikgu gerak tu. Seperti ini. Mana jawapan dia C. Jawapan dia C. Tak apa salah. Siapa salah kena belajar. Ingat kata cikgu tadi. Apabila kita dah jawab. Pertama langkah sebagai seorang pelajar yang bijak. Kalau kita jawab. Kita kena semak semula. Tak semesti dia jawapan kita itu betul. Kita mesti yakin, semak lagi sekali dan bila betul semakkan kita,
maka kita pilihlah jawapan kita. Okey, itu cara menjawab soalan nombor 5 antara berikut. Okey, jadi jawapan dia adalah C. Kalau Fortuno sih. Okey. Okey, sekarang tengok nombor 6. No. Hadih ni. Nombor 6. Kau. Rajah 12 menunjukkan 5 keping kad angka. Okey, tengok kad dia. Ni kad dia. Nombor di dalam kad itu adalah nombor 4, nombor 2, nombor 0, nombor 3 dan nombor 1. Apa soalan dia? Okey, soalan dia, Encik Zain meminta 4 orang murid masing-masing membentuk satu nombor. Dia ada 4 orang murid, dia suruh buat satu nombor daripada kad angka itu. Nombor yang dibuat oleh murid ataupun nombor itu mesti mengandungi kad angka 3 yang nilai digitnya ialah 300. Asal buat nombor 3 itu berada pada rumah ratus. Itu maksud dia, mesti betul. Berikut ialah nombor yang dibentuk oleh 4 orang murid Cik Zain tu. Okey, ni dia. Ros buat 1, 2, 3, 4. Tan buat 3, 2, 0. Silva 4, 0, 3, 1, 2. Dan Uda 2, 3, 0, 1, 4. Okey. Baik, dia ada bagi jawapan. Okey, soalan dia, siapakah yang membentuk nombor mengikut arahan Encik Zain? Okey, apa kunci soalan ni tadi? Kunci soalan ni hanya bentuk satu nombor. Okey, semua pelajar-pelajar Encik Zain dia dah bentuk satu nombor. Dia tak kira berapa digit dia buat. Okey. Seterusnya, syarat Encik Zain ialah angka 3. Okey, angka 3 mestilah 300. Angka nombor 3 itu berada pada rumah ratus. Okey ya. Sekarang siapa yang betul? Okey, kita lihat Ros. Ros buat berapa ni? 3 berapa ni? 3 apa ni? 30. Betul atau salah Ros tu? Salah. Bermakna kita kena cari 300. Okey. Tan pula. Berapa yang dibuat Tan? Tan berapa? Hello. 300. Tan buat 3 itu berada pada 300. Betul. Tan dah betul. Okey. Sekarang kita tengok jawapan A, B, C, D. Tan dah betul. Bermakna D tu betul jugalah Silva. Okey. Tu cara nak cepat jawab. Kemudian kita tengok lagi Silva. 3 apa Silva buat? 300. Ya, 300. Tan buat betul, Silva buat betul. Udah dia buat berapa? 3,000. Udah buat berapa? 3,000. Siapa yang 300 di atas tu? Siapa yang buat 300? Tan dan Silva. Jadi mana jawapan kita? Mana jawapan kita? Jawapan kita ialah Tan, Silva dan jawapan dia adalah D. Ini soalan UPSR, mudah kan? Tajuk nombor memang mudah. Okey, kalau soalan dalam UPSR, dalam peperiksaan untuk pelajar-pelajar, soalan tajuk nombor ni jangan hilang markah. Rugi kalau kita salah sebab dia mudah. Okey. Seterusnya, ni. Kita belum pergi tambah lagi. Ni masih tajuk nombor bulat. Okey. Okey, tengok soalan. Okey. Saya minta pelajar cari kunci ataupun kata kunci soalan tersebut. Maklumat penting dalam itu. Seperti yang cikgu buat nanti. Okey. Apa kunci dia? 10,000. Bukan jawapan. 10,000 betul. Lagi? Apa lagi? Dia mesti tahu. Apa kunci dia? Dah. Mana ada juta. Tak ada perkataan juta di atas tu. Kita kena cari kunci soalan dulu. Kita kena buka apa yang kita nak buat. Itu maksud kunci. Kita tak boleh buat soalan tanpa
membaca tanpa mengetahui kehendak soalan. Okey, jadi kunci dia pelajar. Ni. 675,384 dibunda kepada puluh. Ini kunci dia, puluh. Nombor yang cikgu sebut tadi dibunda kepada puluh. Itu kunci. Okey, jadi langkah dia sama seperti yang kita belajar nombor 1, nombor 2. Okey, kita salin soalan. Okey, cari rumah 10,000. Okey, dah kita cari, jumpa ada soalan 10,000, kita bulatkan. Jumpa nombor 5. 5 naik atau tidak? 5 naik atau tidak? Naik. Naik. Kalau naik apa arti dia? Tambah 1. di depan. Sekarang tambahlah, semua pelajar akan dapat jawab. Yang belakang kita akan letak kosong. Jadi yang sini jadi 8. Yang depan 6, belakang letak kosong, yang depan 6. Jadi jawapan kita dah ada di sebelah. C. Mana ada susah soalan ni. Jah 2, jah 3. Semua soalan ni sama. Cuma bilangan nombor dia saja yang berbeza. Apabila masuk jah 6, jah 5, jah 4, nombor dia banyak sedikit. Okey, nombor 8. Cikgu tak nak cakap, sila buat seperti soalan nombor 6 tadi. Langkah yang cikgu sebut tadi, dah jawab, semak balik. Okey, saya nak 4 pun boleh jawab, jah 5 pun boleh jawab, jah 6 patah lagi. Semua boleh jawab. Saya bagi peluang, kita pilih A, bundarkan. Tengok A, betul tidak dia jawapan dia 200,000. Bunda B, betul tidak dia 200,000. Tapi kepada ratus. Kita tengok. Rumah ratus sahaja. Jangan tengok lain. Michelle boleh jawab? Michelle Rijah 5. Tepat Michelle? Wanita Michelle, ada? Kuat sikit. Apa jawapan? B ya? D. Bukan. Okey, saya nak tanya Wanita. Okey. Tak apa. Siapa nak jawab? Cuba yang lain. Tengok langkah kita. Apa jawapan kita. Cara kita buat. Itu yang penting. Okey. Ni soalan tadi ya. Soalan tadi apa yang penting kata cikgu tadi adalah cari kata kunci. Kata kunci dia adalah dibundar kepada ratus menjadi 200,000. Sebarang nombor di depan tu A ke B ke C ke D, kita kena bundar kepada ratus, dia menjadi 200,000. Okay, dia menjadi 200,000. Okay, bundar kepada ratus. Sini garis rumah ratus. Sini kita nak lihat. Dari belakang. Okay, pergi A. Cuba tengok A. Nombor 2 dari belakang. Kosong. Depan ya. Ni sini. Bermakna dia tak naik. Jadi jawapan dia masih sama. Salah. Salah. Okay, tengok. Cikgu dah gariskan. Yang ini tadi. Kita tengok nombor 2 dari belakang. Bermakna ini kita tengok. Okay, yang cikgu gerakkan tu. Kosong dia tak naik. Dia tak naik bermakna belakang ni kosong, ni 9. Bermakna dia salah. Okay, tengok B. B, ni. Bulatkan 5 dia naik kan? Dia naik semua. Bermakna B tu betul. Itu secara kasar. Kita jawab secara kasar. Tengok C. C 5 dia naik. Dia akan jadi 1 sini. Salah. Tengok D. Ni bulatkan kosong. Dia tak naik. Tapi 1 masih kekal. Bermakna D pun salah. Jadi jawapan dia B. Okey, bagaimana buat dia? Ya, ni yang cikgu kata tadi kan. Tengok di sini saja. Kosong naik atau tidak? Naik atau tidak kosong? Tidak. Tidak. Kalau dia tidak naik, apa jawapan kita A itu?
Tetap. Ya. Apa? Cuba baca jawapan A. Buangkan kosong tu, jadikan kosong di belakang. 199,900. Bermana salah? Kita nak 200,000. Tengok. Ni jawapan dia. Tengok B. Bundarkan. Naik atau tidak? Naik. Naik. Dia bertambah semua satu di depan. Akan menjadi, betul lah, 200,000. Sebab soalan dia nak menjadi 200,000. Okey, bermakna jawapan kita memanglah B. Okey, dalam kertas satu untuk pelajar-pelajar, kertas satu, kalau dah jumpa soalan, jangan buat C, jangan buat D lagi, dah jumpa dah. Okey, bermakna kita kena kejar masa. A kita kena buat, kemudian A salah, B kita buat, okey, jumpa soalan B. Jadi tak perlu buat lagi. C memang salah, D memang salah. Tapi hari ini cikgu terangkan sajalah untuk C. Okay. Dia naik kan. Dia naik C. Dia naik satu di depan. Bermakna jawapan dia 100,000, 100. Salah. Tengok D. Tak perlu naik pun sama jawapan dia 200,000, 100. Jadi jawapan dia dah B tadi ya. Okey. Nombor 9. Nombor 9. Okay, tengok jawapan di bawah. Dia tak minta apa tu, dia minta kepada nombor perpuluhan. Bundarkan kepada juta yang terdekat. Dan diberi jawapan dalam nombor perpuluhan. Kalau soalan nombor 1 tadi, nombor perpuluhan ditukar kepada nombor bulat. Sekarang, dia kaitkan dua sekali soalan dia, bundar dan berikan jawapan kepada sebutan juta dalam perpuluhan. Okey, saya rasa pelajar tidak ada masalah untuk menjawab ni. Okey, saya pandu pelajar, tolong salin nombor di atas dulu. Dah salin? Sudah salin? Nanti kita buat, dah salin? Salin 3483095. Ini ya. Salin, ni salin. Dah salin? Okey, gariskan rumah juta. Dah. Okey, gariskan rumah juta. Dah. Dari mana rumah juta? Dari mana? 3. Dari 3 di depan sekali ya. Kita garis. Ini langkah dia. Kemudian bulatkan nombor di belakang 3. Bulatkan. Okey. Nombor di dalam bulatan adalah nombor 4. 4 tidak naik. Okey, 4 tidak naik. Jadi kita buat kosong semua di belakang dia. Jadi jawapan dia dah jadi 3 juta. Tapi soalan dia minta dalam sebutan juta perpuluhan. Okey, jadi gerak kalau tadi nombor bulat, okey, nombor perpuluhan tukar pada nombor bulat, kita darab 1 juta. Tetapi yang ini kita bahagi 1 juta. Kita gerakkan ke depan 6 kali. Kalau darab ke belakang, kalau bahagi ke depan. Okay, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali 4 kali, 5 kali dan 6 kali. 6 kali gerak. Jadi titik letak di situ. Saya ulang, titik letak di sini. Jadi jawapan kita adalah 3 perpuluhan sifar. Kosong belakang tu tak perlu. Kita hanya letak 1 je kosong di belakang. Okey. Itu cara menjawab dia. Nombor 10. Okey. Sama juga soalan dia. Tapi soalan dia tak sampai juta tadi. Dia tak sampai juta. Di atas tu 567,000. Okey, boleh buat sekarang. Cikgu bagi masa 30 saat. Gariskan, salin soalan, garis, bulat, tengok nombor yang dibulat naik atau tidak. Itu dia. Sudah? Apa nak jawab? Sebut nama dulu, baru sebut jawapan.
Tahun 4 boleh jawab. B. Siapa? Itu. Tak nampak. Sebut nama. Nama. Nelopa. Sebut dulu. Azmal. Nelopa. Okey. Nelopa apa jawapan? B. B. Okey, itu Nelopa. B. Ada yang jawab lain daripada B? D. D. Siapa D? Siapa D tu? D. Siapa A? Sebut nama dulu. B. Nama sebut. Azmal. Azmal apa jawab? A. A. Itu Azmal. Siapa jawab D? B. 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 B dah. Okey. B. B. Mari B. kita lihat. Sama-sama kita buat. Okey. Ini langkah dia. Ini soalan. Kunci soalan cari dulu. Bunda nombor ini kepada 10,000. 10,000 tu yang penting. Dan berikan jawapan dalam juta. Itu yang kedua penting. C. C. Okey. C. Ini. Okey. C. Salin soalan. 10,000 cari. Dari mana 10,000? Garis. Enam. Dari mana 10,000? 6. Okey, garis. Betul. Garis. Dari 6 Kemudian kita buat apa? Kita buat apa? Cikgu ajar selalu. Bulat nombor di sebelah. Ya, nombor apa yang kita bulat? 7. 7. 7 naik atau tidak? Naik. 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 Tambah 1 Jadi jawapan kita ini. Jawapan kita ini kan. 30,000. Jadi berikan dalam juta, gerak 6 kali ke depan. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi letak titik di depan. Di depan titik mesti ada nombor. Jadi jawapan kita adalah C. Azmal, C tengok langkah cikgu. C. Sebab dia di bundar. Kalau tukar senang, memang jawapan dia kita tengok A, tapi dia di bundar. Jawapan dia C. Sekarang tengok soalan. Rajah 1 menunjukkan 4 kad nombor. Tengok soalan dia. Naim nampakkan nombor tu Naim? Nampak cikgu? Nampak Boleh baca kad pertama Naim? 800,000 Salah. 800. Baca seperti biasa, jarak tu sebut ribu. Okey, baca. Baca Naim. 823,640. Okey, bagus. Ingat pelajar, kita hanya belajar sampai ratus. Tengah tu kita sebut ribu. Okey, tengok B Tengok kad yang kedua. 630. Tambah perkataan ribu. 630,762. C. Kad yang ketiga. 126,305. Okey, Azmal, boleh baca kad yang keempat, Azmal? 548,073. Ya, pandai, bagus. Belajar. Itu yang cikgu mau. Okey, baik. Itu kad-kad tu tadi Soalan dia, bentuk satu nombor menggunakan nilai digit bagi digit 3 daripada setiap kad. Kita ambil nombor 3 daripada setiap kad. Okey, kad yang pertama kelas. Tahun 4 jawab. 3 itu berada pada apa? Kad pertama. Tahun 4 jawab. 3. Tengok kad pertama tu yang Naim baca tadi. Yang 3 tu saja tengok. Kad tu. Yang ini. Yang cikgu gerak. 3 apa ni? Ini kad pertama ni. 3 apa tu? 3,000. 3,000. Okey. 3,000. 3,000. Kad yang kedua, tahun 5. Tahun 5. 30,000. Ya, pandai. Okey, kad yang ketiga, tahun 6. 100. Dan kad yang keempat, tahun 1 ada? Tidak ada.
Kad yang keempat apa 3 tu? 8.000. Tiga, nombor 3. Jangan tengok nombor 8. 3. Tiga saja. Berapa nak 8,000? Okey, sekarang kad ni kita dah ambil 3 semua. Tu dia kata bentukkan satu nombor menggunakan nilai digit bagi digit 3. Okey, semua kita ambil 3, 3, 3. Kad pertama 3,000. Kad kedua 30,000. Kad ketiga 300. Kad yang keempat 3. Jadi kita tambahlah. Boleh tambah sekarang? Boleh tambah semua itu? Itulah jawapan dia nanti apabila kita tambah. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? 6.303. Oi. Ikut nilai tempat. Tak sama. 33.303. Tengok kita buat. Dia kena susun. Ini cara dia. Yang pertama 30,000. Okey, yang cikgu ambil adalah yang nombor besar dulu. Kemudian 3,000. Kemudian 300. Kemudian 3. Ini kita tambah. Jangan tambah saya dah tengok. Kita kena susun ikut nilai tempat. Okey, belakang. Jadi ya 33 mana ada 33,303. Mana jawapan dia? C, cikgu. C, cikgu betul lah. Betul kan? C, cikgu betul. Jawapan dia C. Jawapan dia C. Okey, sekarang kita dah masuk menambah sedikit. Kita dah pergi menambah ni. Okey, saya bagi 1 minit. Baca sendiri, jawab terus. Nanti cikgu jawab. Tolong jawab. Boleh buat. Baca soalan. Cari kunci soalan. Cuba selesaikan. Boleh? J. J. J, jangan. Ya, sebut saja langkah kena tengok. Cikgu kalau matematik kita kena buat langkah. Okey, kita tengok kunci soalan. Okey, nilai digit 8. Okey, semua macam tadilah. Macam tadi nilai digit 3. Sekarang nilai digit 8. Tengok 8. G8 berapa? K8 berapa? Berada pada nilai tempat 10,000. 10,000. Okey, kita pergi J. 40,000 soalan lah. J kita tengok. J 8 apa? 8 juta. Salah. Siapa jawab J? Salah. Dia mau 80,000. K berapa? Siapa nak jawab K? Gerak 6 kali ke belakang. 6 kali ke belakang dari titik tu. Berapa? K ni. Gerak 6 kali ke belakang. Berapa K? 800,000. 800,000. Okey, salah. Dia mau 10,000. Bermakna 8K adalah 800. Salah. Tengok L. L berapa? 80,000. 80,000. Betul atau salah L? Betul. 80. Jadi jawapan dia L. 80,000. Tempat 10,000. Dia tanya 10,000. Ya, faham? Saya ulang balik. Cikgu ulang balik. Cari G, gerak 6 kali ke belakang. Jadi 8 juta. K, gerak 6 kali ke belakang. Jadi 800,000. L, 80. Jadi dah jumpa dah 80,000. M hanya
8,000. Jadi jawapan kita adalah L. L. Sekarang pergi tambah. Okey, salin semua soalan, buat dalam bentuk lazim semua pelajar. Tambahkan dulu semua. Jangan tukar kepada juta, kamu sebut je jawapan kamu dulu. Susun ikut nilai tempat. Cara menambah susun ikut nilai tempat. Satu minit cikgu bagi. RM4,56,200 tambah dengan RM241,300 tambah lagi RM52,500. Okey, 3 nombor. Okey, perlu disusun dalam bentuk lazim ikut nilai tempat. C. Jangan jawab C. Saya nak sebut jawapan kamu yang kamu tambah tu. RM4,350,000. Okey, tu jawapan. Siapa tu? Aiman, cikgu. Aiman. Aiman tahun 45. 5. Tak apa, itu Aiman. Jawab yang tu dulu. Nanti baru kita tukar. Okey, langkah dia pelajar, kita susun. Ingat kata cikgu tadi, susun. Tengok susunan dia. Dia tak sama. Belakang 52. Kita tambah. Okey, kita tambah dari belakang. 0. 2 tambah 3 tambah 5, 10. Naik 1. Okey. 1 tambah 6 tambah 1 tambah 2 pun 10. Naik 1. B. Okey, tadi kita berhenti dekat soalan nombor 2. Okey, saya suruh pelajar buat yang ini dulu tadi. Saya minta darjah 6 yang jawab dulu tadi kan. Dapat darjah 6 jawab. Berapa jawapan untuk darjah 6? Darjah 6? Ada nak jawab? Dengar suara saya ke tak? Okey. Ada? Siapa nak jawab darjah 6? Darjah 6. Cikgu bagi peluang darjah 6 dulu. 0,5 juta tukarkan atau 400,000 tu tukar kepada juta. Lebih mudah. Baik. Kita tengok kenapa cikgu buat macam ni, soalan macam ni. Pertama, dia tidak boleh ditambah. Kenapa tak boleh ditambah? 1 berada pada nombor perpuluhan. Okey, 1 berada pada nombor perpuluhan dan 1 lagi adalah nombor bulat. Dan 1 lagi nombor perpuluhan dia ada perkataan juta. Jadi kita kena tukar. Okey, tukarkan lebih mudah. Gerakkan 6 kali ke belakang. Okey, ini biasalah, semua dah tahu. Baru kita tambah yang ini. Okey, jadi jawapan dia 900,000. 900,000 tukar pula kepada juta. Tukar pula kepada juta. Gerak 6 kali ke depan. Okey. Jadi titik dia berada pada tengah-tengah. Okey, 0,9. Jawapan dia adalah A. Okey, jawapan dia adalah A. Okey, kita pergi nombor 3. Okey. Saya bagi peluang dulu. Soalan ni ramai pelajar kata susah. Okey, boleh cuba? Okey, baiklah soalan tadi.
Okey, soalan sebegini untuk pelajar-pelajar. Soalan sebegini, kalau kita tak tahu nak buat, kita tukarkan dia sebab dia tanya di depan kan. Kita tukarkan dia kepada soalan mudah sebegini. Okey, kalau soalan begini, pelajar boleh jawab ke tidak? Berapa jawapan yang ini di sini? Siapa dapat jawab? Halo. Mana? Berapa jawapan? Bukan yang ini. 10 tolak 3 tolak 2. Berapa? 10 tolak 3 tolak 2. Berapa? 5. 5. Okey. Nah. Kalau okey, ini mudah. Soalan begini mudah. Baik, kalau cikgu tukar pula. Berapa di depan tu? Berapa di depan ni? Ini di depan ni. Yang depan. Nampak ke? Tak nampak. Berapa di depan tu? Nampak Nampak. Okey, baik. Saya ulang balik. Soalan begini, kalau kita tak pandai jawab, cikgu terangkan kita buat dia jadi mudah. Tengok soalan di atas, nak mencari tempat di depan, adakah kita tolak, tambah atau apa-apa cara pun, kalau kita tak pandai, kita tukar dia jadi soalan mudah. Okey, 10 tolak 3 tolak 2, jawapan kita tadi adalah 5. Okey. Kalau kita buat di depan dia pula kosong, macam mana kita nak cari di depan dan jawapan dia mesti 10. Macam mana kita nak jawab soalan tempat kosong di depan? Tambah. Nampak ke? Tambah. Nampak. Nampak apa yang perlu kita buat? Tambah soalan. Kan kita tambahkan. Maka di sini kita akan tambah. Okey, 5 tambah 2 tambah tu bermakna dapat 10. Berarti dia, kalau soalan begini, kan tadi soalan sama, tempat depan dia kosong, okey, berarti dia kita akan tambah. Jadi kita buatlah tambah. Okey, kita akan buat tambah. 35,912 tambah dengan 10,053 tambah dengan 900. Okey. Okey, kita tambah. Baik, tambah ni untuk pelajar kertas 1 dia perlu segera jawapan dia. Kita tambah dari belakang. Okey, tengok jawapan A, B, C, D. Mana yang betul? Ada dengar tak? Tak? Ada dengar juga. Boleh. Macam ni je lah tak. Sebab line tu lambat. Walaupun saya bercakap di sini, dekat skrin yang pelajar ataupun yang lain tu apa tu? Lambat. Iyalah. Jadi kita akan sambung kalau dapat malam nantilah. Okey. Okey. Lebih mudahlah. Malam nanti ya pukul 7:30. Okey. 7:30? Okey. 7:30. Okey. 7:30. 7:30. Okey.